إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد pertama sekali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita sama-sama berkongsi sedikit sebanyak apa-apa ilmu yang bermanfaat dalam keadaan negara kita yang kita kata tidak menentu, kadar kesihatan, keamanan yang terganggu disebabkan oleh penyakit yang tersebar. Jadi walaupun begitu, kita teruskan juga usaha kita, pengajian kita, ta'lim kita, didahan Darul Hadis An-Nabawi, supaya kita tidak ketinggalan lah, kita tidak ketinggalan dan tidak terlalu terjejah dengan keadaan semasa. Jadi setakat yang kita mampu, kita cuba buat sebagaimana alhamdulillah minggu lepas telah bermula kuliah online oleh pihak Dahan lah. Di tempat-tempat lain pun, ustaz-ustaz lain pun dah nak berkumpul tidak dapat, jadi kita buat secara online. Dan mana-mana individu tuan-tuan dan puan-puan yang nak tengok online, nak ambil manfaat, boleh ambil manfaat secara online, tidak perlu hadir ke tempat-tempat pengajian untuk keadaan sekarang ni. Jadi walaupun begitu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi lah kita diberi peluang untuk berkongsi kebaikan, ilmu bermanfaat, walaupun keadaan dalam sebagaimana yang kita maklum. Jadi setelah perbincangan dengan para asatizah Dahan, jadi saya diberi amanah tugasan untuk mengambil tugas bagi mata pelajaran tafsir lah. Tafsir, mana ustaz-ustaz lain ada yang mengajar hadis dan ada yang mengajar sirah sebagaimana minggu lepas. Jadi saya sendiri ditugaskan dan diamanahkan untuk mengajar tafsir. Saya sendiri bukanlah ahli dalam bidang tafsir dan bukanlah merupakan orang yang dia banyak pengalaman dari segi pengajian berkenaan dengan tafsir ni. Dan pembacaan kita pun masih lagi ngakak, kita kata, dari bab tafsir ni dan kita rasa lebih ramai lagi lah guru-guru yang hebat-hebat seperti Maulana Hadi Hafizahullah, Maulana Asri, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, orang-orang yang hebat, orang-orang yang berpengalaman dari bidang tafsir. Jadi kalau hadirin hadirat rasa nak betul-betul belajar tafsir,
tak boleh rujuk kepada guru-guru yang lebih kita kata lebih berwibawa lah. Tak. Jadi kita ni lebih kepada sekadar perkongsian tak. Hak mana yang kita dah tahu sebenarnya. Yang mana yang kita dah tahu. Jadi kita cuba ulai balik, kita cuba sebut balik tak, mudah-mudahan ia menjadi satu perkongsian yang bermanfaat. Jadi dari segi pengajian tafsirnya, saya sendiri tidak banyak sebagaimana pendedahan yang pertama ataupun kita kata pendedahan di peringkat awal dengan tafsir ni. Ustaz mudir kita sendiri Ustaz Wan Kamarul Zaman bin Wan Musa pada tahun 2012-13 lebih kurang. Ustaz Kamar sendiri dia buat daurah tafsir di bulan Ramadan. Dan juga untuk harian terjemahan Al-Quran. Masa tu Ustaz Azhariza, Ustaz Jah ngajar terjemahan Al-Quran di Pasir Lada masa tu. Hafizahullah. Dan bila saya sambung pengajian saya ke Afrika Selatan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, di sana pengajian dia tidak jauh berbeza lah sebagaimana yang dilakukan oleh mudir kita. Sistem dia ada perbezaan, tetapi dari bab terjemahan Al-Quran ni lebih kurang sama tak? Ada terjemahan dan ada tafsir. Jadi terjemahan bila kita pergi kelas 2 terjemahan tu kita belajar dengan Maulana Raihan hafizahullah, orang sana, orang Afrika sana berketurunan India. Maulana Raihan hafizahullah. Dan juga untuk tahun 3 Mufti Ubaid hafizahullah, dan juga seterusnya Mufti Abdul Samad hafizahullah untuk terjemahan Al-Quran. Dia akan bermula dengan terjemahan dulu, kemudian baru dia pergi ke tafsir. Dan tafsir Jalalain yang saya ngaji dengan Maulana Umar hafizahullah, dan juga Qari Nazir hafizahullah. Dan untuk penutupnya kita orang belajar dengan Mufti Faisal Bandung hafizahullah. Jadi tidak ramai lah ataupun kita kata pengalaman dalam bidang tafsir ni dari segi pengajian tafsir ni tidak banyak. Jadi tidak layak lah sebenarnya kalau nak kira, kalau nak mengajar tafsir ni orang lain lebih layak lah. Cuma kita cubalah bagi perkongsian setakat pembacaan kita, kita cuba. Mudah-mudahan saya sendiri dan pendengar-pendengar ada mendapat kebaikan dan manfaat daripada pengajian kita. Dan bila mana sebut berkenaan dengan guru-guru di sana, minggu lepas dapat berita pemergian bonda kepada Muhtamim mudir sekarang pada minggu lepas. Jadi sama-sama kita doakanlah untuk bonda Muhtamim kita, mudir kita sana, Maulana Zakaria mak dia. Allahumma ighfir laha warhamha. Jadi pengajian kita ni kita nak sebut tafsir pun kita rasa tak layak. Jadi mungkin lebih kepada terjemahan lah. Terjemahan, dan kita kata kita ada tambah sikit lah huraya-huraya yang kita rasa perlu untuk kita sebut.
Tapi untuk kita kata tafsir itu mungkin tak layak lah. Jadi saya ditugaskan lah untuk mulakan tafsir kita ni pada surah Al-Isra, juzuk yang ke-15, surah Al-Isra dari ayat 1. Jadi daripada sinilah kita akan mula kuliah tafsir kita daripada surah Al-Isra sampailah ke belakang. Daripada ayat 1. Kenapa kita tak start tafsir kita pada awal mushaf surah Al-Fatihah, kemudian ke Al-Baqarah dan seterusnya? Jadi pertamanya kebiasaan bila kuliah tafsir memang kita start waktu lah. Jadi lama dah lah, ataupun kita mungkin dah biasa dengan tafsir surah Al-Fatihah dan seterusnya. Dan yang kedua ialah sebagaimana yang kita maklum, ayat-ayat Quran yang berada di awal mushaf kita lebih tertumpu kepada ayatul ahkam, ayat-ayat yang membincangkan soal hukum hakam. Jadi bila melibatkan hukum hakam ni, perbincangan dia menjadi lebih luas dan lebih panjang lah. Untuk satu-satu ayat tu perbincangan dia lebih panjang dan lebih lama dan banyak. Tambah pula saya sendiri tidaklah mahir dari segi hukum hakam ni. Jadi kita mulakan di bahagian tengah Al-Isra. Dan kenapa kita tak mula daripada belakang? Sebab menurut mudir kita Maulana Wan Kamar Zaman bin Wan Musa, orang biasa dah tafsir bahagian belakang ni. Jadi kita mula bahagian tengah ni. Tidak menjadi satu masalah lah. Tidak menjadi satu masalah kita mula bahagian tengah. Mudah-mudahan ada kebaikan dia. Jadi cara kitanya, kita akan baca lah. Kita akan baca dulu ayat Al-Quran tu untuk lebih kurang semuka ataupun mungkin separuh kita akan baca dulu sebagaimana kebiasaan yang Ustaz Qamar sendiri buat. Beliau akan baca dulu bagaimana, kalau tak silap mana hadis sendiri pun hafizahullah, dia akan baca dulu. Arwah tok guru pun baca dulu. Jadi kita akan baca dulu ayat yang kita nak bincangkan tu, kita akan baca dulu. Kemudian kita akan pergi kepada terjemahan. Terjemahan, dan kita tengoklah sekiranya ada perkataan-perkataan yang kita nak bagi sedikit huraian kita sebut, dan kita pergi kepada huraian lah, kata-kata ulama, pendapat-pendapat ulama berkenaan dengan makna ayat tu, tafsir ayat tadi. Jadi kita akan baca dulu, dan sekiranya ada peringatan dari segi bacaan lah, peringatan berkenaan dengan tajwid, tempat yang kebiasaannya orang buat silap ke, jadi kita akan selit lah. Dan setelah kita baca macam tadi lah, kita akan pergi kepada terjemahan, dan seterusnya kepada huraian ulama berkenaan dengan ayat yang kita baca tadi, ayat yang kita baca. Jadi begitulah cara yang kita akan guna. Jadi tafsirnya, kita tafsir mana tu, itu terpulang lah kepada tuan-tuan dan puan-puan nak pakai tafsir mana. Sebab kita akan guna ke
apa dia, terjemahan Al-Quran lah. Kita akan jumpa base kita terjemahan Al-Quran, dan nota lah mungkin kita akan buat nota kita sendirilah untuk apa dia, berkenaan dengan huraian ulama berkenaan dengan makna ayat tersebut. Jadi tuan-tuan nak guna kitab tafsir mana, nak baca kitab tafsir mana, terpulang, tidak ada masalah. Tak, bahkan dia akan membanyakkan lagi input untuk tuan-tuan dan puan-puan. Tak, jadi kita akan untuk saya Maulana Wan Kamarul Zaman bin Wan Musa nasihatkan supaya kita buat pembacaan tafsir Jalalain antaranya, Ibnu Katsir antaranya, dan mana-mana kitab lain yang saya nak terpulai lah menurut beliau. Tapi untuk hadirin dan hadirat tidak masalah, nak guna Quran saja, tidak ada terjemahan pun tidak ada masalah. Nak guna Quran terjemahan yang mana tidak ada masalah. Tak, kalau masa kita ngaji Quran terjemahan di sana dulu, kita ada satu Quran tu, dia ada belah tepi tu, dia ada 4 kosong untuk menulis. Memang Quran dia dibuat gitu dah. Itu boleh lah kepada tuan-tuan untuk pakai yang mana, untuk baca yang mana. Tak, sebab insya-Allah lah dia punya huraian dan makna tu tidak beza lah. Mungkin ada perkataan sahaja yang beza, tak, tidak ada beza mana. Jadi begitulah. Tidak ada kitab yang khusus, kitab tafsir yang khusus. Tak, terpulang kepada hadirin dan hadirat nak pakai kitab mana untuk rujukan tafsir tu, terpulang. Tak, kalau ada dah kitab tafsir Ibnu Katsir ke, terpulang nak baca. Tak, dia akan menambahkan input kita. Cuma kita tidak menetap ke mana-mana dan nak beli kitab mana-mana, tak ada lah. Jadi begitulah nak dalam bab kitab ni begitu. Dan jadual saya sebagaimana yang dikongsikan lah, yang dikongsikan oleh admin, saya akan ngajar hari Ahad, Isnin, Selasa dan Rabu. Ahad, Isnin, Selasa dan Rabu. Yang mana Ahad dengan Isnin ni dia slot yang pertama. Slot yang pertama sebagaimana hari ni lah. Tak, pukul 9.30 hingga pukul 10.30. Tak, kita minta maaf dari segi dari pihak kita tidak boleh nak apa dia online sebagaimana masa yang kita sebarkan, sebab ada keuzuran lah. Jadi Ahad dan Isnin slot yang pertama 9.30 sampai 10.30. Hari Selasa dan Rabu slot yang kedua 10.30 11.30. Setakat ni jadual tu macam itulah. Sehingga ada perubahan yang kita akan maklum lah. Jadi kita akan mula sikit hari ni. Tak, walaupun tidak banyak. Biasa dah hari pertama ni dia tak banyak lalu, dia sikit-sikit dulu. Campur dengan kita pun baru kan. Jadi kita mula sikit tafsir kita, ataupun kita kata terjemahan lah, terjemahan kita untuk kelas yang pertama. Tak, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau ada pelajar-pelajar ni, biasanya ustaz akan suruh ikutlah selepas dia sebagaimana guru-guru yang lain. Tak, bila ustaz baca, pelajar yang akan ikut. Tak, jadi kalau sini ni kita ada seorang je pelajar kita. Tak, kita teruskan lah. Tak, kita teruskan, tidak ada masalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Jadi suratul Isra ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Jadi nama surah ini surah Al-Isra. Al-Isra dari segi terjemahan dia perjalanan di malam hari. Perjalanan di malam hari. Perkataan Al-Isra itu sudah menunjukkan perjalanan di malam hari. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, terjemahan dianya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, asra bi'abdihi yang telah memperjalankan hambanya, lailan pada satu malam, tidak banyak malam, bukan bermalam-malam, satu malam sahaja. Minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa alladzi barakna haulah, yang telah kami berkati sekelilingnya.
linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi surah ini diberi nama sempena dengan ayat yang pertama ni, iaitu Isra, perjalanan malam. Perjalanan malam ini merujuk kepada perjalanan malam baginda sallallahu alaihi wasallam di malam hari yang kita panggil Isra Mi'raj. Perjalanan ni cerita selalu diulang-ulang setiap tahun lah. Isra dan Mi'raj tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian di Mi'raj ke pula. Mi'raj ke langit pula. Untuk Allah Subhanahu wa taala memberi mengurniakan fardu solat fardu 5 waktu ni. Allah Subhanahu wa taala bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di malam hari, dalam satu malam, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita tengok dari segi jarak, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau kita tarik dalam Google Map tu, Kaabah dan Palestin lah. Palestin tak tubik lah ni. Dia kena Israel baru tubik. Jadi lebih kurang 1365 km. 1365 km jarak di antara Kaabah dan ke Palestin. Nak boleh ke sampai situ dalam jarak yang perlu ditempuh adalah 1365 km tu. Secara kita tengok dalam Google gitulah, Google Map. Secara realitinya dulu lagu mana perjalanan itu tidak tahu. Jadi orang dulu dengan orang zaman sekarang ni tidak sama. Travel zaman dulu naik unta, naik keldai, kuda, jalan kaki, dan perbezaan yang amat ketara dari segi kemudahan. Zaman ni kemungkinan ada RNA dah banyak, zaman dulu tidak ada. Jadi perjalanan zaman dulu kalau mungkin lah dengan jarak 1365 km ni, ataupun 1000 lebih lah kita kata, mungkin memakai masa seminggu ke. Sebab orang zaman dulu dia akan jalan, waktu pagi jalan, sapalah waktu panas dia akan berhenti. Dia akan berhenti, dia akan berteduh. Sapalah sehingga panas tu tidaklah terlalu terik sangat, kemudian dia akan menyambung balik perjalanan. Terpulang kepada individu masing-masing. Tetapi kebiasaannya lebih kurang gitulah. Akan jalan waktu teduh ni, jalan bila waktu panas sangat, dia akan berhenti cari tempat teduh. Tidak kata macam kita, tidak kira lah panas ke hujan ke, mungkin kita duduk dalam kereta tu kecuali hujan lebat. Hujan lebat maka tak boleh lah cumi kereta, tak nampak lampu ke apa semua. Jadi penglihatan kita tu terbatas, terpaksa walaupun pakai kereta mahal pun kena berhenti juga. Sebab apa? Sebab
penglihatan kita tak jelas. Hujan yang terlalu lebat sangat. Tak. Jadi berminggulah. Tak, mungkin sampai seminggu ke. Wallahu a'lam lah. Tak, jarak 1,300 lebih ni. Tak. Jadi pernahlah Allah Subhanahu Wa Taala bagi izin pada kita daripada madrasah kita tu di Afrika tu, nama dia In'amiyah, duduk dekat dengan Camperdown. Di Camperdown tu kita keluar naik kereta pergi ke Cape Town. Kalau tengok dari segi Google Map-nya, jarak dia lebih kurang 1,563 km. 1,563 km. Masa tu tahun 2019 masa 2019 Maulana Abdullah yang bawa kereta, yang drive kereta, sorang. Pasal dia sorang yang ada lesen, jadi dia sorang. Boleh orang lain boleh drive belakang, tapi disebabkan tak ada lesen, jadi tak boleh nak drive lah, orang polis kan. Jadi masa tu kereta dan kita bawa gatulah belakang. Kita erat tu macam orang nak pergi travel kan. Dan perjalanan yang kita tempuh untuk masuk, untuk jarak 150 lebih kilometer tu 3 hari dengan kereta. Pasalnya driver sorang dan kereta pun kereta yang agak nilah berumur lah kita kata. Jadi tak boleh nak waqf direct sehari tu, tak boleh nak jalan direct sehari pasal kemampuan kita lah. Jadi kita kita jalan alah ko petang sikit, alah ko tengah hari sikit. Tak, pagi tu rehat. Dia balik orang dulu bangun pagi jalan, tak, tengah hari panas tu baru rehat. Kita pasal letih, jadi sehari ada hari pertama tu jalan, jadi pagi tu kita ambil extra rest kan. Jadi duk main gitu 2-3 hari baru sampai ke Cape Town. Driver sorang, driver pun agak ni dah lah 3 series ke. Tak. Jadi nak royaknya zaman lon ni dengan kereta, dengan kita kata fasiliti prasarana tepi-tepi jalan pun molek. Tak. Dan perbezaan iklim pun banyak, tak, walaupun di Afrika kita kata, tapi banyaknya tidak panas lah masa tu. Jadi kalau zaman lon ni 2-3 hari zaman dulu, tak, dengan 1,000 lebih ni, jarak ataupun masa yang perlu diambil untuk perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ni jauh lebih banyak lah masa tu yang diperlukan. Sebab perjalanan dengan unta ni orang tak unggah ada, orang jalan jauh ni dia jalan je, dia jalan dah. Jadi banyak ya masa yang diperlukan untuk untuk menempuh perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jarak yang lebih kurang sedemikian, dak 1,000 lebih kilometer tu. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pula dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dak ke langit pula, dak, dengan hanya satu malam. Jadi benda ni lah yang menguji orang-orang yang beriman untuk percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak, perjalanan yang kalau ikut akal pada masa tu tak sapa dah. Kalau nak jalan dalam masa sehari tak sapa. Tak, kalau lah ni mungkin boleh tak, dengan kapal terbang tak, tu pun lama. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa tu tak, dengan capaian akal pemikiran orang-orang masa tu tak,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuh perjalanan yang begitu jauh tak, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala hanya dalam masa satu malam sahaja. Tak, itu menyebabkan sukarnya orang-orang kafir Quraisy nak percaya. Tak, ujian bagi orang-orang yang beriman untuk percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak. Jadi di sana ada perbezaan pendapat lah di dalam kalangan ulama berkenaan dengan bilakah berlakunya peristiwa ni. Nak peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, nak bila berlaku ni, di sana ada perbezaan pendapat. Nah, ada yang menyebut bahawa Isra' dan Mi'raj ni berlaku pada tahun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi rasul. Tak, pada tahun tu, tak, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, pada tahun tu juga berlaku Isra' dan Mi'raj. Tak. Ada yang mengatakan pendapat lain, tahun kelima kenabian. Tahun kelima kenabian. Tadi tahun pertama, ni tahun yang kelima. Pendapat lain pula ada juga yang berpendapat pada 27 Rejab tahun ke-10 kenabian. Tak, tahun ke-10 kenabian. Ada juga yang mengatakan peristiwa ni berlaku pada 17 Ramadan tahun yang ke-12. Tadi yang pertama, tahun yang ke-5, tahun yang ke-10, tahun yang ke-12. Macam-macam pendapat yang ada. Ada juga pendapat lain yang mengatakan Isra' dan Mi'raj ni berlaku pada bulan Muharram pada 17 atau pada 17 Rabiul Awal, tapi tahun dianya tahun ke-13. Tahun ke-13 selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi nabi nabi. Nah, ni pendapat-pendapat ini dinukilkan dalam kitab Rahiqul Makhtum. Rahiqul Makhtum, dan mungkin kalau yang mengikuti kuliah Darul Hadis gak, Ustaz Syakir dah sebut lah, dan mungkin selepas ni akan disebut oleh mudir kita sendiri, Maulana Wan Kamar Zaman Bewa Musa, berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj ni. Jadi itu dari segi perbezaan tarikh. Ulama berbeza pendapat bila berlakunya Isra' dan Mi'raj. Bila berlakunya Isra' dan Mi'raj ni. Jadi dalam ayat ni menyebut berkenaan dengan peristiwa ni lah, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki burak, sebagaimana yang kita tahu, menempuh perjalanan yang begitu jauh ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan, dimi'rajkan ke langit pula. Dengan apa dia, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Masjidil Aqsa ni, jadi di sana menunjukkan adanya hubungan kaum muslimin dengan Masjidil Aqsa. Adanya hubungan di antara kaum muslimin dengan Masjidil Aqsa. Dan ulama kata kita wajib mempertahankan Masjidil Aqsa ni dan berusaha untuk kita membebaskan Masjidil Aqsa ni. Sebab dia merupakan Salisul Haram, tanah haram yang ketiga. Haramain tu Mekah dengan Madinah, ni tanah haram yang ketiga.
linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Nah, di dalam cerita Isra dan Mi'raj ni banyaklah yang disebut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang perjalanan itu dak. Kita tak akan pergi detail hari ni. Dak. Insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan seterusnya esok insya-Allah. Dak. Apa kita punya apa dia kebesaran-kebesaran yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan itu Isra dan Mi'raj itu, dan juga apa pengajaran-pengajaran yang dapat kita ambil daripada peristiwa ni. Dan juga pengajaran daripada ayat pertama dari surah Al-Isra ni. Jadi insya-Allah kita akan tengok esok insya-Allah. Untuk hari ini sampai di sini sahaja dulu. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan sedikit itu dapat memberi manfaat kepada diri saya sendiri dan juga pendengar-pendengar sekalian. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.